So manual, kalau macam I ambil manual, tapi I tak ambil manual yang macam dulu kan masa zaman korang kelas tu kan, yang sains tu. But because I budak I semua online, so I memang I jenis orthodox sikit lah. I memang jenis I akan panggil seorang-seorang, I terus update dalam WhatsApp group. Sebab benda tu, itu my style lah. Sebab benda tu macam psikologi jugalah pada budak yang tak datang. So I terus update dalam WhatsApp group. Tu my style, I punya style. Sebab I tak ada pergi buat yang tik macam tu. Tu. And then itu attendance dari segi ni lah kalau I buat kelas lah. So I akan ambil macam tu. And then based from my record dekat WhatsApp tu, I akan transfer kepada sistem yang memang apa nama dia ni, college sediakan. College beli sistem tu untuk kita masukkan. So I akan masukkan dalam kelas attendance system tu. Macam tu je lah. So dalam kelas attendance tu biasanya I akan buat benda tu hari Jumaat. So maknanya seminggu punya baru I akan key in. Sebabnya seminggu tu biasa kita bagi budak macam kalau you ada MC ke apa, bagi tahu. So dah ada MC, tak adalah kita terus letak kat situ ponting ke apa kan, absent without reason kan. So kalau ada MC dah boleh terus update situ MC, macam tu. So the system memang being provided by college. So semua akan gunakan sistem yang sama. So hujung semester rasanya unit disiplin kot yang akan print out benda tu. So tu yang dia akan bawa pada apa nama kita panggil tu, board yang akan tengok yang kena bar ke apa percentage semua tu. So if me, kalau nak kata I guna sistem, I tak ada menggunakan sistem sangat lah. Sebab I guna manually lah, since semua online sekarang kan. Sebab kalau boleh, I ada, kalau macam Google Meet, kita ada Meet, apa nama Google Meet tu yang dia akan keluar attendance macam ni. Extender kot nama dia, tunjuk korang kot. Tapi this one pun I tak trust because of student biasalah, dia masuk lepas tu dia hilang. So tapi secara sistem, kalau sini tu kebetulan yang baru habis kelas kan saya. So yang ni lah, so yang ni pun kami gunakan juga ni. So kita boleh nampak student yang masuk tu dan pukul berapa lah dia masuk. So dia automatic. So bila dia masuk dalam Google Meet, so dia terus akan keluar. So this one also dulu I considered dia, sebab ni memang untuk check attendance lah. Siapa student kita yang masuk. So dalam bahasa Inggeris. Boleh bahasa Melayu? Boleh sebenarnya. Pas attendance. Macam ni kan. So dia boleh nampak lah masuk pukul berapa, end pukul berapa. Oh, madam punya projek ke? Okay, baik. Aku pula yang kena. Itulah maksudnya. Tapi saya, ini saya ada juga. So, tapi yang lain tu saya panggil nama lah. Saya lebih pada macam tu. So, nak kata masalah, kalau masalah untuk key in sistem yang attendance yang college sediakan tu tak ada masalah. Simple je. So, dia sangat user friendly. So, just kita kena tahu nombor ID student. Just masukkan lah kelas apa, pukul berapa, macam tu je. Senang je. And dia pun senang edit. Maksudnya kalau tiba-tiba student tu, yelah at first dia tak bagi dia punya MC, lepas tu tiba dia bagi MC dia, so that kita just boleh edit, tukar lah jadi MC. Senang lah, sistem tu senang. So lagi, apa soalan? Okay, tadi kan kalau contoh kalau sebelum PKP ni kan, kan kita kan cadar kelas kan, which is kita kena macam bagi seorang-seorang tu kan. So kat situ apa kesukaran yang medium rasa, medium lalui lah dulu masa dalam kelas? Macam Pernah tak kalau macam ada student yang dia seat attendance ke? seat attendance untuk kawan dia? Saya rasa tak, sebabnya kat sini student sikit. So macam dan sebab I kenal semua, jadi macam tak berlaku kot peniruan diorang sign untuk kawan. Untuk me myself lah. Kalau kelas besar pun memang dulu kalau kelas pun sebab I jenis tak percaya kot. So I memang panggil seorang-seorang. So tapi possible ada tu adalah. Possible macam tak ada. Kalau I lah, I rasa sebab kalau kat universiti I rasa ada. Sebabnya masa kita orang belajar kat U besar. So sangat ramai, satu lecture is 100 kan. So just pass benda tu, so possible lah. Tapi setahu I kalau kat sini pun, yelah maksimum student I 40, 50. Kalau kena kat DK1, DK2 tu pun macam tak kot. Sebab kira. So kira, and I akan panggil nama seorang-seorang. Kalau dah sign pun I akan panggil nama seorang-seorang.
So untuk me myself lah. Sebab I jenis I akan tengok betul-betul. So walaupun sebab attendance awal-awal kelas kita dah bagi, so by separuh kelas dah dapat balik dah attendance tu. So I akan guna the same attendance, saya akan panggil lah. So kalau tak ada memang boleh detect lah yang student. So far saya tak jumpa lagi student saya yang sign untuk orang. Sebab maybe kelas kecil, so boleh tahu kot. Kan boleh kira je 20 hari ni 20 orang, dalam attendance 21. Macam mana nak menipu kan? Buat sikit. Kalau banyak tu possible. Kat EU dulu memang selalu I pun buat. I pun sign untuk orang kan. Tolong sign untuk aku lah. Kita pun sign kat orang. Tu kat EU. Sebab kat EU memang dia tak berapa boleh nak pantau. Kalau kat sini I rasa tak ada masalah lah for me lah. I tak tahu kalau orang lain. Kalau lecturer lain, maybe medium dia rasa ada possible tak? Kalau dia tak guna method yang dia kata cari seseorang, kira seseorang. Mungkin ada sejenis yang macam ada je lecturer yang jenis tak kisah kan. So macam janji dia ada record. So maybe dia just pass kod je lah. So it depends. Ada jugalah kod yang macam tu. Sebab dulu pernah lah ada juga kat student I cakap macam masuk kelas lecturer ni dia lebih relax. Sebab lecturer tu tak kisah sangat kau datang ke tak datang lantak lah. Macam tu kan. So mungkin juga benda tu berlaku. But I don't know lah betul ke tidak. Untuk saya tak pernah lagi lah. Kod budak kantoi sign untuk orang ke tak pernah lagi lah. Kan sekarang kan macam teknologi kan dah maju kan. Medium rasa macam sign attendance bagi student buku attendance sign tu. Medium rasa cara tu valid lagi tak nak digunakan? Pada saya benda tu still valid. Sebab sign ni adalah benda yang macam mana kita nak kata, proof of something. Okay, even kalau you sign for loan ke, agreement ke, apa pun dia nak you punya sign. So, pada I, untuk dokumen hitam putih, that's valid lah. Benda tu bagus. Even kalau, you berteknologi kan, kalau you tengok ada macam contoh surat-surat daripada bank, pun kalau dia keluarkan dari komputer, dia akan stated kat situ, tidak memerlukan tanda tangan. Maksudnya sepatutnya benda tu perlu, tapi because of dia keluarkan direct from computer, tanda tangan tidak diperlukan. Tapi maksudnya tanda tangan tu still perlu sebenarnya. Sampai tahap dia need to mention there yang tak perlu tanda tangan. Sebab itu adalah pengesahan tu. Sebab kalau tak ada tanda tangan, macam pada saya lah, benda tu tak valid lah. So, walaupun teknologi dah canggih ke apa, I rasa that is still good practice lah. Kalau I lah. Takutnya nak jawab. Tu untuk I lah. I rasa dia still good practice. Sebab kalau macam ni kita katakan macam ni. So semua orang boleh. Macam you tak masuk tapi you minta kawan you masukkan untuk you guna UID you. So it's not a proof that. Sebab yelah korang nak guna teknologi. Tapi betul ke you yang masuk? Kan? Tapi kalau sign tu possible tu adalah macam cakap menipu. Tapi kebarangkalian tu sangat rendah. Sebab biasanya orang sign akan sign ni lah sendiri punya. Tapi kalau macam ni boleh je. Bukan you yang masuk, kawan you yang masuk. Guna je kan. Bang tolong masukkan ni, aku nak pergi ambil adik contohnya. Kan. Then macam ni you nak proof yang itu adalah you yang datang for the class. For me lah. Madam rasa masa yang dulu-dulu kan kan Madam panggil seorang-seorang and then dia pasti attendance sheet dekat semua orang and then nak key in lagi apa semua tu. Masa yang dia ambil adalah sangat lama. Adakah ia membebankan Miss? Membebankan macam tak kot. Sebabnya tak beban lah sebab ni kita key in je. Sebab kalau sistem tu okay, then should be okay lah. Kalau macam dulu, I rasa kita orang pernah guna ada satu sistem lah sebelum ni yang mana dia macam tak user friendly, yang mana macam setiap kali nak key in tu you kena key in nama student tu sekali. So it will take time. But nowadays yang sekarang punya you just masukkan nombor ID, keluar terus dia punya mentor, dia keluar nama kan. So quite senang lah. So tak adalah membebankan pun. And yang tak datang tu pun tak ramai. So sebab itulah cakap I akan buat hujung hari Jumaat. So baru I tengok kes seminggu ni siapa. So tak adalah take time lah sebab you have to key in kan. Tapi tak adalah membebankan sangat pun. Kalau dalam kelas Miss, macam dia adakah dia ambil maksudnya waktu Miss 30 minit ataupun sejam, adakah dia ambil masa separuh ataupun masa yang lama ke macam mana?
So far okay, tak ada tu. Sebab macam dia orang kelang kabut kot nak sign attendance. Sebab takut tak sign attendance kan declare tak datang pula kan. So far macam I rasa tak ada masalah. Semua memang keep on cari mana attendance. Semua macam tu. So far lah. Walaupun benda tu. Dan dia tak mengganggu masa, tapi pada I dia mungkin menghilangkan fokus student. Tu ada sikit kan. Sebab kita tengah ngajar, lepas tu dia sibuk ambil tu sign, bagi orang. Kan. So tu itu mungkin ada. Masa tak ada, tapi dia loss of focus lah. Kalau macam kita nak ambil sign attendance dulu baru saya start kelas, itu ambil masa pula kan. So tak nak lah buat macam tu pula. Tak pernah lah praktis macam tu. Means ambil during ke before class ke? During. So during. I ambil during. So masa during tu macam tu lah dia jadinya. Dia mengganggu lah, kita tengah lecture dia sibuk nak pass lah semua kan. Ganggu juga kan walaupun seminit 2 minit. Yang itu je lah. Kalau student dia sign attendance, biasanya berapa lama dia ambil masa untuk attendance sampai balik tak? The whole class ke? Biasanya macam lama sebab diorang saja pegang je kan. So it depends lah. Kadang lama, kadang sekejap je dah dapat balik. Tak ada, dia depends. Normally kejap je dah dapat. So macam saya cakap lah, diorang macam kelang kabut nak sign attendance kan. Diorang risau nanti tak sign. So biasa cepat je. Tak habis kelas lagi dah dapat balik dah. Sebab tu I boleh panggil balik tu. Miss, masa Miss transfer data daripada buku ke komputer kan, pernah tak macam redundant, lepas tu kena delete, lepas tu kena... Ada. Pernah. So kat situ difficult lah nak guna. Nak kata difficult tak juga. Sebab sistem ni senang. Dia memang dah ada siap-siap button edit dengan delete. So kalau macam cakap tadi lah, kalau I nak tukar status daripada absent without reason kepada with reason pun, I just edit, tekan je with reason. So kalau macam you cakap tadi, I ada redundant kan. So redundant sebab kita boleh tengok semua yang kita masukkan tu. And then kalau tengok redundant, you just delete je lah. So senang. So kalau pada I tak rasa dia membebankan lah. Nak transfer Kita waktu attendance tu, apa yang paling susah sekali? Untuk waktu, tak kisahlah waktu masuk ke attendance dalam pukul paling susah Sekejap I fikir. Macam lama tak ada student depan mata kan. Sekejap I fikir susah tak dia bagi diorang sign. Kalau macam yang macam terlepas tu boleh jadi ni ke? Boleh jadi point ke tak kurang? Maksudnya yelah kan macam diorang dah pass, tiba you pergi toilet contohnya. So attendance dah terlepas. Kan, and suddenly bila dapat dekat I, ni apa saya tak sign padahal dia datang. Benda tu boleh jadi juga. Benda tu ada juga berlaku. Kalau tak kata masalah, I boleh ingat-ingat macam tu lah. So nanti macam dia akan cakap, saya datang miss. Kalau you datang, kenapa you tak sign? So maybe kaedah of passing the attendance book tu mungkin antara masalah dia yang boleh. Tapi tak adalah masalah sangat, tapi benda tu berlaku lah. Ada yang macam, dia pun terlupa, dia dah terlepas, dia pun tak perasan ada attendance book dah lalu dekat dia kan. So benda tu pernah berlaku. Kalau you nak cakap, maksudnya dia tak sign padahal dia datang. Just because of dia mungkin dia keluar pergi toilet ke apa macam tu. Itu adalah berlaku. Kalau dari segi pendapat medium lah kan, daripada awal proses, daripada bagi sign semua tu sampai masuk dekat komputer kan, medium rasa ada tak lagi yang boleh di-upgrade dengan attendance system kat JPSI ni? Boleh upgrade Kalau I lah, sebab dekat sini kan praktis dia kalau macam MC you kena jumpa dengan unit disiplin dulu kan, yang dia akan sahkan MCU and baru bagi dekat lecturer dia copy. Pada I as better paperless benda tu, and tak perlu untuk the lecturer get the copy. Maksudnya maybe dia
kalau lah sistem tu bagus, boleh just upload the MC. Maksudnya yang siapa nama dia tu, yang handle tu, yang unit disiplin tu, sebab apa pun the student akan jumpa dia dulu, sebab dia akan sahkan, baru student akan bagi kopi tu pada lecturers tau. So bila dah jumpa dia, kalau I lah, ni I punya suggestion, kalau boleh better macam dia dah dapat, so dia just upload the MC, just ambil gambar, upload the MC. So once kita, the lecturer key in, so the MC is there. Maksudnya tak perlulah kami nak menukar dia kepada MC ke, faham tak? Sebab walaupun tak rumit, tapi macam you cakap, it take time jugalah. Instead of benda kita dah key in, then suddenly we need to change kan, walaupun seminit 2 minit masa juga kan. So maksudnya, sebab even kalau macam student bagi kita the MC, so macam ni lah, macam sekarang. Bila macam ni, bila online class, so macam mana student tu nak bagi kita the MC kan? So secara hard copy, sebab dia orang kat rumah. So kalau dapat benda itu di-upload, tapi di-upload oleh unit disiplin lah. So bila dia appear, so kita pun tahu okay, the student kita MC and memang ada proof dia MC. Pada I lah, kalau boleh dapat buat benda tu. Dan tak perlu, maksudnya student pun buang masa untuk bagi all the lecturers, ni salinan MC, ni salinan MC, ni salinan MC. Costly kat benda tu kan. So benda paperless kot. So kalau in case, kalau untuk untuk audit ke apa, you just can print je from the system tu. Ni I punya idea lah, tak tahu betul ke tak. Tak tahulah, pada I lah kan. Sebab bagi-bagi pun susah, macam kita orang nak kena filing ke apa benda pula kan. Satu hal. Kadang-kadang macam termiss out juga, sebab student pun ada yang bagi dalam kelas lah, datang bagi kat sini lah kan. Kalau sejenis macam I jenis hanky-panky sikit ni, kadang termiss out tau mana-mana je. Yang bagi kat kelas ada kat celah buku lah kan, yang bagi kat ni tiba-tiba dia kat selit-selit surat lah. So I jenis kurang sikit lah buat filing ni. So tu I punya pendapat lah. Kalau dapat, so dah kurang lah, tak perlu nak keluarkan duit untuk photostat, tak perlu nak buang masa pergi bagi dekat lecturers kan. So because benda you boleh upload kot. Kalau you dapat ni lah, tu je lah yang boleh fikir sikit. Untuk soalan terakhir. Okay. Soalan I mau bantu ke? Bantu sangat. Okay, soalan terakhir. Kalau pendapat medium lah kan, contohnya macam daripada sistem kita orang kena sign attendance tu kan, kita orang tukar kepada method fingerprint, which is kalau student fingerprintkan dia, so terus datang, terus bagi dekat yang admin tu kan. So medium tak payah nak kena key in kat dalam komputer lagi tu. Medium rasa, apa pendapat medium dengan sistem baru tu kalau diperkenankan? Pada I okay key in tu, tetapi kena make sure data tu sampailah kepada lecturernya. Sebab dia macam apa korang panggil I tak pandai sangat lah IT. Korang panggil apa yang maksudnya contoh, maksudnya masuk database lah. Database tu masuk kepada siapa? Tak naklah benda tu hanya kepada pegawai IT. Bila contohnya benda tu sampai kat pegawai IT je, macam kita orang pula, kita orang kena contact dia pula. Boleh tak bagi kat aku ni list student aku apa semua. So kalau betul benda tu okay, katalah ni, dan terus sampai data tu terus sampai dekat I, then should be okay lah. Tapi kalau benda tu hanya dikawal oleh seseorang, which is bila kita perlukan, kita pula kena contact dia, dan dia pun ada kerja dia, and it will take time, akan tangguh kerja kita. I tak sukalah benda macam tu. So maksudnya kalau fingerprint tu dia terus naik data kat lecturer, betul. dia harus bagi kat maksudnya ialah macam sekarang kalau kita buat Google, kata kita buat Google Form ke apa kan, Google Form kita macam I yang create, so data akan dapat kat I, betul. So bila orang lain nak, I pula kena generate bagi kat dia. So tak nak macam tu. Maksudnya kalau macam tu fingerprint, so data tu dapat kat I, then should be okay. Senang untuk I analyse dan key in siapa yang tak datang ke apa. Tapi kalau kata, sebab yelah biasa benda ni kan diorang standardise, so dapat hanya kepada seorang pegawai IT yang dapat benda tu kan. So susah lah pada I. Akan tambah kerja dia jugalah. Kita ada 70 lecturer, 70 minta dekat dia. Kan dah satu hal pula. Dia akan okay pada I, idea tu okay je. But macam tu lah, just make sure data tu sampai kat kita lah. Sekiranya laluan dia ke lecturer dan ke admin, dia rasa method tu bagus ke? Maksudnya kalau dua-dua dapat, itu better. Dia pun kenalah dapat juga kan. Tapi maksudnya kita pun dapat juga. So better lah macam tu. Okay, itu okay sebab macam tak adalah budak nak menipu kan.
Dulu I rasa pernah je macam kita guna yang kind of touch ID dekat pintu tu. So you punya ID tu so dia automatic lah. Tapi macam tu lah. So itu boleh jadi bukti kehadiran sebenarnya kan. Tapi yalah boleh jadi menipu satu hal. Tapi in the same time tak tahu data tu ke mana. Tak sampai pun kat kita orang. So tak boleh detect, so still kena guna manual system. Kan. Benda kita ada je, tapi yalah mungkin dia tak berapa memenuhi apa yang kita nak lah. Nowadays kan kita nak mudah kalau boleh kan. Itulah begitulah pada I okey je. Tapi now COVID ni kena tengok jugalah. Bila COVID ni sebab benda yang melibatkan sentuhan ni kena berhati-hatilah. Maksudnya tak boleh sebarangan. So lepas you tak tahu you ada, lepas tu dia pula pergi chop kan. So sentuhan kat situ. So kena concern yang itu jugalah kalau nak gunakan attendance tangan jari ni. Tapi dari segi menipu tak boleh. Sebab kita tak boleh bagi jari kita kat orang. Menipu tu boleh kata settle lah kan. Menipu tu settle. Tapi dari segi nowadays punya keselamatan tu lah. Takut sebab even kita hari tu pun kita tukar daripada fingerprint, kita tukar pakai manual, pakai punch card biasa. Sebab kita nak elakkan sentuhan-sentuhan tu kan. But sekarang bila dah okey sikit, back to the system lah. Tapi maknanya kalau you nak buat benda tu boleh, tapi lihat pada situasi semasa jugalah. Kan. Okey kan? Habis dah? Okey. So far menjawab. Membantu tak? I jawab berdasarkan apa yang I punya feel lah. Apa yang I buat, orang lain I tak tahu.